Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan titah perintahnya, dan pada masa yang sama bersungguh-sungguh menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan diridainya di dunia hingga ke hari akhirat, insya-Allah. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan kepada semua, marilah kita tinggalkan perkara yang sia-sia, yang bertentangan dengan sunnah dan adab, iaitu tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kesejahteraan dan kesihatan mental perlu dijaga. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sesungguhnya Islam amat mengambil berat terhadap kesejahteraan dan kesihatan mental umatnya. Kesihatan mental adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian serius oleh semua individu. Ia merupakan asas kepada kesejahteraan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, menyedari keupayaan diri, mampu mengendalikan tekanan, dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kesihatan mental adalah perkara yang sangat penting untuk dijaga, kerana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua unsur utama, iaitu fizikal atau jasmani dan juga spiritual atau rohani. Kedua-dua unsur ini perlu diisi dengan perkara-perkara yang baik dan tidak boleh dibiarkan kosong. Malah kedua-duanya berkait rapat antara satu sama lain. Hidup kita di atas muka bumi ini tidak terlepas dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang menimpa adalah untuk meningkatkan darjat dan martabat manusia sebagai hamba di sisinya. Sesiapa yang berjaya mengharungi ujian kehidupan dengan penuh redha dan sabar, sudah pasti akan mendapat ganjaran syurga. Maka kita perlu membuat persediaan mental dan fizikal
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta diguancangkan ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman yang bersamanya, Bilakah datang pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedia maklum bahawa akal adalah anugerah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan akal yang membezakan antara manusia dengan binatang. Jika melihat kepada maqasid syariah, kesihatan mental berada dalam kategori keperluan asas daruriyah, iaitu hifzul aqli, yang mesti dipelihara dan dijaga dengan sebaiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa di antara kamu yang bangkit pada waktu pagi dalam keadaan sihat tubuh badan dan aman pada dirinya, serta memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia diberi segala nikmat dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang Jumaat yang berbahagia, tidak dinafikan bahawa tekanan emosi ataupun stres, kemurungan dan kebimbangan berlaku kepada manusia berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya faktor tekanan ekonomi, gaya hidup, kekeluargaan, proses persekitaran, kejutan budaya dan sebagainya. Menurut laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 yang dikeluarkan oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, seramai 1,5 juta orang atau 2.3% rakyat Malaysia mengalami kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia. Daripada jumlah itu, jika dipecahkan mengikut kumpulan sosiodemografi, lelaki 2% lebih rendah berbanding wanita 2.6%. Penduduk luar bandar pula 3.6% lebih tinggi daripada penduduk luar bandar dengan kadar 1.9%. Manakala golongan bujang menunjukkan peratus lebih tinggi, iaitu 3.2% berbanding golongan berkahwin 1.8%. Jika melihat kepada pendapatan isi rumah, golongan B40 lebih tinggi kemurungan dan masalah kesihatan mental dengan kadar 2.7% berbanding kumpulan M40 1.7% dan T20 0.5%. Mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga kita atau jiran tetangga dan rakan sekerja atau pelajar di universiti ini yang mengalami gangguan sedemikian. Adakah kita sanggup membiarkan mereka tanpa mengambil peduli? Sidang Jumaat sekalian, media arus perdana melaporkan juga bahawa pada tahun 2030 negara bakal berdepan dengan krisis kesihatan mental yang lebih serius, dan ia merupakan kedua tertinggi dalam negara selepas penyakit jantung. Tanpa sikap prihatin, tanggungjawab dan peduli yang tinggi terhadap isu ini, maka masalah ini akan terus menghantui kita dan seluruh masyarakat, terutamanya pelajar di universiti ini. Namun ingatlah bahawa tiada penyakit yang tiada ubatnya kecuali mati.
Tekanan, kemurungan dan kebimbangan dalam diri seseorang individu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa sebarang pencegahan atau rawatan. Kita perlu mendapatkan bantuan dan ilmu berkenaan penjagaan dan kesihatan mental agar kita dapat memelihara akal kita dengan betul. Kadangkala apabila timbul suatu perasaan gelisah dan tidak tenteram di dalam hati, kita berusaha siang dan malam untuk mencari penawar bagi keresahan tersebut. Ada sebahagian individu cuba mengubatinya dengan cara yang salah, seperti berhibur yang melampau, mengambil dadah, minuman keras, dan ada pula yang mencari rawatan yang berbagai cara dengan berjumpa orang yang salah atau mempunyai perkara yang meragukan serta berunsur tahayul. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua daripada melakukan perkara ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sebagai orang yang beriman, terdapat pelbagai cara yang boleh dimanfaatkan melalui aktiviti-aktiviti ibadah yang biasa kita lakukan. Rasulullah SAW, seorang yang paling sihat dan kuat mental, telah menunjukkan kepada kita aspek utama untuk menjaga kesihatan mental, iaitu aspek rohani perlu diisi dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Amalan minda atau akal yang perlu diisi dengan ilmu pengetahuan. Amalan fizikal yang perlu diisi dengan aktiviti bersukan dan beriadah. Amalan pemakanan yang perlu diisi dengan perkara yang halal, dan gaya hidup yang perlu diisi dengan amalan yang sehat. Di sini saya ingin mengajak kita semua agar mengamalkan budaya hidup yang sihat dan sejahtera dengan melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah, yakni mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Yang kedua, mendapatkan rawatan kaunseling dan psikologi yang berdaftar. Ini merupakan ikhtiar awal dalam membendung permasalahan penyakit mental dengan berjumpa kaunselor bertauliah. Sesi kaunseling yang diberikan akan membantu mereka yang mengalami masalah mental ataupun masalah kesihatan mental untuk mengenali punca yang dihadapi. Mereka juga akan dibimbing tentang cara menguruskan mental dengan baik, sama ada ia berkaitan dengan motivasi diri, hubungan dengan keluarga, pasangan atau rakan, cara menguruskan di tempat kerja, tempat belajar dan lain-lain. Ia juga membantu mereka mengubah cara berfikir dan tingkah laku tertentu. Seterusnya, yang ketiga, merujuk kepada pakar perubatan dan sekretari. Sekiranya masalah berlalutan, rujuklah pegawai perubatan dan sekretari yang bertugas di hospital. Kaedah biologi seperti perubatan amat diperlukan untuk membantu menstabilkan keadaan mental dan kesihatan pesakit. Pastikan segala aturan dan nasihat yang diberikan oleh pakar perubatan dipatuhi, kerana pendapat dan nasihat pakar itu adalah penting. Yang keempat, tingkatkan kesihatan rohani dan jiwa dengan mempercayai dan meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang itu sentiasa bersyukur, bermuhasabah diri, bertawakal, sabar dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung akan memperolehi mental yang sihat dan jiwa yang kuat. Seterusnya, yang kelima, amalan bersolat dan tinggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan umatnya bersolat, terutama solat qiyamul lail di sepertiga malam, yang bermaksud, hendaklah kamu bangun malam, kerana itu adalah kebiasaan amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah, menutup segala dosa, menghilangkan penyakit kepada tubuh badan dan menjauhi kekejian. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Seterusnya yang keenam, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala selalu, hati kita akan tenang dan tenteram, malah jiwa kita tidak mudah terjerumus ke dalam perkara yang negatif dan berdosa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Mahukah kamu aku kabarkan akan suatu amal kebajikan yang paling baik bagi kamu, paling meningkatkan kedudukan kamu, paling disenangi oleh Tuhanmu, bahkan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih mulia daripada perang dengan musuh kamu, baik ketika kamu kalah atau kamu menang?" Jawab mereka, "Mahu wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir ketujuh, sentiasa berfikiran positif, istiqamah melakukan kebaikan, mendapatkan sokongan dan dorongan keluarga serta masyarakat. Hal ini sangat perlu bagi merasionalkan dan meningkatkan motivasi mereka yang mengalami kemurungan dan masalah kesihatan mental ke tahap yang lebih baik dan sejahtera. Akhir sekali yang ke-8, sentiasa bersenam untuk kesihatan fizikal. Akal yang sihat datang daripada tubuh badan yang sihat. Oleh itu, pastikan kita meluangkan masa untuk bersenam sekurang-kurangnya 10 hingga 30 minit sehari. Jika dilihat kehidupan Nabi SAW, baginda membina kecergasan fizikal dengan 3 perkara, iaitu melakukan senaman gerak badan, berjalan dengan cepat dan cergas, dan berjihad fi sabilillah. Ini selaras dengan hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bermaksud, apabila berjalan, langkahan Nabi SAW adalah cergas dan kuat seperti gaya orang berjalan turun dari tempat tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, usaha dan ikhtiar mestilah secara berterusan dengan sepenuh hati. Jangan berputus asa dalam berusaha, kerana kita merancang, Allah jua yang menentukan. Bagi mengakhiri khutbah ini, mimbar ingin menyimpulkan beberapa perkara penting sebagai renungan bersama, terutamanya buat para pelajar yang akan menghadapi peperiksaan akhir semester tidak lama lagi. Iaitu yang pertama, gejala depresi dan tekanan kesihatan mental dalam masyarakat kita hari ini sudah berada di peringkat yang sangat membimbangkan. Semua pihak harus membuka mata dalam mencari penyelesaian secara berterusan. Yang kedua, kesihatan mental atau kesejahteraan akal termasuk di dalam maqasid syariah yang perlu dijaga oleh umat Islam. Oleh itu, sentiasalah berfikiran positif, fokus membuat perkara-perkara kebaikan secara berterusan untuk mencari keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, hindari apa jua perkara yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam kancah gejala mental yang amat berbahaya dan memudaratkan. Akhirnya, marilah kita sama-sama berganding bahu, bantu-membantu, sokong-menyokong antara satu sama lain dalam melakukan perkara kebaikan dan meninggalkan perkara kejahatan. Semoga Allah SWT mengurniakan kita kesejahteraan dan kesihatan mental yang terbaik di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa wajil wa an'im wa tafaddal wa barik bi dalaika wa kamalika ala barik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad
أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدريشah وولي عهده Duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malikiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khairu zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Amma ba'd, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.